Adakah sesiapa telah berjanji kepada anda bahawa saya akan berlembut terhadap anda jika anda mengaku bersalah? Itu adalah Brian Koberger yang mengaku bersalah atas pembunuhan kejam 4 pelajar University Idaho. Sekarang dia mengatakan dia tidak melakukannya dalam satu dokumen mahkamah yang mengejutkan. Dia mendakwa dia telah dipaksa. Selain itu, saya akan memberitahu Anda apa yang dikatakan oleh pembunuh yang telah disabitkan kesalahan itu dari balik dinding penjara dan berkongsi kemarahan daripada salah seorang ahli keluarga mangsa. Saya Anjanette Levy dan ini ialah Crime Fix. Brian Koberger mahu kembali ke mahkamah kerana dia kini mengatakan bahawa dia sebenarnya tidak bersalah. Ya, ini bukan ujian. Ini bukan gurauan. Brian Koberger selepas mengaku bersalah atas pembunuhan 4 pelajar University Idaho telah memfailkan petisyen untuk relief pasca sabitan di Kaunti Ada. Dan kami mempunyai semua butiran untuk anda. 4 mangsa yang dikenali dalam talian sebagai Idaho 4, Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin, dan Xana Kernodle telah dibunuh dengan kejam pada awal pagi 13 November 2022. Gambar beranda yang kini terkenal itu, begitulah saya menyebutnya. Kita semua sudah lihat. Ia menunjukkan rakan-rakan itu gembira dan tersenyum hanya beberapa jam sebelum nyawa mereka diragut. Pasukan polis bandar kecil di Moscow, Idaho, di mana University Idaho terletak, menghadapi tugas yang sangat berat untuk menjejaki sesiapa sahaja yang telah menikam 4 pelajar kolej itu dengan kejam di rumah sewa mereka di luar kampus. Satu bukti penting telah ditemui di sebelah salah seorang mangsa, sarung pisau K-bar dengan lambang Corps Marine Amerika Syarikat di atasnya. Ujian yang dilakukan ke atas sarung itu akan menjadi kunci untuk merungkai kes ini. Selepas berminggu-minggu siasatan, polis mengumumkan bahawa mereka telah menemui suspek mereka, tetapi dia sudah tidak berada di Idaho lagi. Brian Koberger telah pulang ke Pennsylvania untuk cuti musim sejuk bersama ibu bapanya. Koberger ialah pelajar kedoktoran di University Negeri Washington yang berdekatan, mempelajari kriminologi. Menurut pihak pendakwa, DNA Koberger ditemui pada sarung pisau yang ditinggalkan di tempat kejadian. Rekod pembelian Amazon, beliau juga menunjukkan bahawa beliau telah membeli jenis pisau itu dan sarungnya beberapa bulan sebelum kejadian. Selepas Koberger ditangkap dan dibawa balik ke Idaho, pendengaran pra-perbicaraan dan persidangan, status berlangsung di daerah Latah dan Ada selama berbulan-bulan. Koberger dan pasukan pembelaannya menegaskan bahawa dia tidak bersalah, tetapi semuanya memuncak apabila Koberger memutuskan untuk mengaku bersalah hanya beberapa minggu sebelum perbicaraannya dijadwalkan bermula. Dia dijatuhkan 4 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut. Sejak itu, dia telah dipenjarakan di penjara keselamatan maksimum. Tetapi kini, dia mahu keluar dan sedang cuba menarik balik pengakuan bersalahnya. Mari kita lihat kembali perkara itu. Adakah anda faham pertuduhan dan semua kemungkinan akibatnya? Anda telah mendengar perjanjian pengakuan yang saya bincangkan hari ini. Adakah anda bersetuju dengan perjanjian pengakuan itu? Dan adakah anda faham sifat pertuduhan yang telah dikenakan terhadap anda? Yang saya faham, anda akan mengaku bersalah hari ini. Seperti yang anda nyatakan, seperti yang saya nyatakan, saya tidak terikat dengan perjanjian pengakuan itu. Tetapi perjanjian pengakuan itu adalah untuk hukuman maksimum bagi setiap pertuduhan. Adakah anda faham bahawa saya tidak terikat dengan perjanjian pengakuan itu? Ya. Adakah sesiapa telah berjanji kepada anda bahawa saya akan berlembut atau tidak terlalu tegas terhadap anda jika anda mengaku bersalah? Tidak. Adakah sesiapa telah mengugut anda atau sesiapa yang rapat dengan anda supaya anda mengaku bersalah? Tidak. Selain daripada perjanjian dengan pihak negeri berkaitan dengan perjanjian pengakuan, adakah sesiapa yang telah menjanjikan apa-apa kepada anda sebagai pertukaran untuk perjanjian pengakuan anda? Tidak. Adakah sesiapa yang memberitahu anda supaya tidak bercakap benar semasa menjawab soalan saya hari ini? Tidak. Adakah sesiapa menawarkan anda ganjaran apa-apa selain daripada perjanjian pengakuan bersalah untuk membuat anda mengaku bersalah hari ini? Tidak. Adakah anda mengaku bersalah kerana anda memang bersalah? Sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan Koberger yang menghapuskan hukuman mati sebagai hukuman yang mungkin, dia telah melepaskan haknya untuk membuat rayuan. Encik Koberger, anda faham bahawa dengan membuat pengakuan bersalah dalam kes ini, anda akan melepaskan hak anda untuk merayu sebarang keputusan yang dibuat oleh mahkamah ini serta hukuman anda. Ya.
Adakah anda sudah mempunyai masa yang cukup untuk memutuskan sama ada ingin mengaku bersalah atau tidak? Ya. Adakah anda mengaku bersalah secara bebas dan sukarela? Ya. Berdasarkan pilihan anda, adakah anda percaya bahawa adalah demi kepentingan terbaik anda untuk mengaku bersalah? Ya. Tetapi dalam petisyen baru untuk pelepasan pasca sebitan ini, Koberger membuat pusingan sepenuhnya menarik balik apa yang dia katakan di mahkamah tahun lalu. Pemfailan baru ini dibuat 2 hari sebelum Netflix dijadualkan menayangkan dokumentari baru mengenai kes ini yang menampilkan temu bual dengan Ketua Polis Moskow dan keluarga Kaylee Gonzalez. Sebagai sebahagian daripada pengakuan bersalah Koberger, dia tidak diwajibkan untuk memberikan proffer. Itu adalah satu kenyataan di mana seorang tertuduh menerangkan fakta-fakta mengenai jenayah tersebut. Dalam proffer itu, kenyataan-kenyataan tersebut tidak boleh digunakan terhadap tertuduh di mahkamah. Saya bertanya kepada pendakwa raya Bill Thompson tentang keputusan untuk tidak mendapatkan proffer daripada Koberger tahun lepas. Awak tahu, saya pernah tanya soalan ini kepada awak semasa sidang media. Awak kata, di bawah undang-undang, awak tak boleh memaksa dia untuk memberi kenyataan rasmi di mahkamah. Tapi kenapa tak dapatkan proffer daripada dia? Awak tahu, hey Anne, macam ni, kita akan benarkan dia mengaku bersalah. Tapi kita perlu tahu di mana dia letak pisau tu dan macam mana dia bergerak di dalam rumah dan semua perkara macam tu. Jawab beberapa soalan. Kenapa awak tak minta proffer? Sebenarnya kami dah bincangkan perkara itu dalam pasukan peguam dan kami buat keputusan yang kami nak pastikan pengakuan bersalah tu sendiri kukuh kalau dia nak mengaku bersalah. Pengalaman kami dan Hakim Hipper pun ada cakap tentang perkara ni. Selalunya bila tertuduh diminta untuk jelaskan, mereka mula memperkecilkan apa yang berlaku. mereka tak boleh dipercayai untuk berkata benar. Dan kami memilih untuk memastikan satu, Pengakuan bersalah yang kukuh dan boleh dipertahankan bagi semua pertuduhan. bahawa kami tidak akan menuntut lebih daripada apa yang mahkamah akan tetapkan. Berhubung tertuduh mengakui kebenaran dan pertuduhan tersebut, Tetapi, suatu pernyataan fakta, maksud saya, anda boleh sahaja menolaknya dan berkata, baiklah, kita akan ke perbicaraan jika anda fikir dia sedang memperkecilkan dan berbohong, jika anda fikir dia tidak jujur, dan dia boleh sahaja membawa anda kepada senjata pembunuhan itu. saya faham apa yang anda katakan, Anjanette, dan dia memang boleh. Kita tidak tahu sama ada dia akan melakukannya atau tidak. saya tidak fikir ia akan mengubah keputusan akhir. Dan kepentingan kami sebenarnya adalah sama ada kami boleh memastikan keputusan yang terjamin untuk keluarga-keluarga dan untuk orang ramai. Itu adalah fokusnya. Dan kami juga mengimbas kembali ke masa awal dahulu. Saya tak pasti sama ada anda sedar tentang perkara ini, tapi pada awalnya, atau bila FBI mula terlibat dengan kes ini, mereka menghantar ejen dari unit analisis tingkah laku mereka, iaitu profiler mereka. Untuk bekerjasama dengan kami dan mereka memberitahu kami bahawa berdasarkan apa yang mereka lihat tentang sifat jenayah itu, tempat kejadian dan jenayah itu sendiri, bahawa walaupun kita dapat meminta orang yang melakukan jenayah ini untuk cuba menerangkan mengapa ia berlaku, bahawa ia tidak akan masuk akal kepada orang biasa seperti kita. Dan bahawa mereka sebenarnya tidak boleh dipercayai untuk berkata benar kerana orang seperti ini hidup dalam dunia mereka sendiri yang sangat asing daripada apa yang kita sebagai orang biasa faham dan boleh hadam. Jadi itu juga merupakan satu faktor dalam pertimbangan kami. Ini mungkin salah satu kes yang paling pelik yang saya rasa kami pernah lihat. Dan perasaan itu turut dikongsi oleh penyiasat berpengalaman yang telah bekerja dalam kes ini sejak dari awal lagi. Jadi Bill Thompson berkata, ejen dari unit analisis tingkah laku FBI memberitahu beliau dan para penyiasat bahawa individu yang membunuh Kaylee, Maddie, Ethan dan Zana tidak boleh dipercayai untuk berkata benar. Tetapi Brian Koberger telah memberitahu New York Times bahawa beliau membuat tuntutan tidak bersalah secara mutlak. Dan kami mempunyai affidavit yang ditandatangani oleh Brian Koberger yang beliau kemukakan bersama petisyen untuk remedi pasca sabitan. Dalam dokumen itu, Koberger menyatakan, dengan ini diisytiharkan bahawa semasa perbincangan antara peguam dan anak guam, kebanyakannya melibatkan semua ahli keluarga terdekat Brian C. Koberger, pemohon telah dipaksa untuk membuat pengakuan palsu terhadap pembunuhan yang boleh dikenakan hukuman mati dan pecah masuk kategori feloni melalui paksaan, maklumat palsu, janji-janji palsu, dan penyembunyian bukti yang memihak kepada pembelaan. Berikut adalah perkara penting berkaitan permulaan pengakuan tersebut. Kegagalan peguam untuk memaklumkan kepada pemohon mengenai bukti yang memihak kepada pembelaan yang diterima semasa perbincangan pengakuan, iaitu gumpalan rambut tidak dikenali yang ditemui di tangan Ethan Chapin, serta kegagalan untuk membuat siasatan lanjut. Kedua, pemohon yakin bahawa kesalahan sebenar bukanlah faktor penting dalam mempertimbangkan penerimaan pengakuan bersalah. Death row sudah di depan mata dan dinasihatkan untuk berbohong. Pemohon akan mendapat kemenangan
undang-undang dengan membuat pengakuan palsu. Ketiga, terdapat gambaran yang sangat mengelirukan dan janji-janji mengenai apa yang akan diberikan serta-merta oleh hukuman penjara seumur hidup. Pemohon juga menerima gambaran yang sangat mengelirukan tentang death row di Idaho, termasuk cerita terperinci tentang pengalaman mengerikan peguam yang melawat sendiri sel death row sebenar berukuran 8x8. Semua ini didakwa disampaikan kepada pemohon dan keluarganya oleh IDOC melalui peguam. Oleh itu membentuk ancaman dan janji yang dibuat untuk memujuk persetujuan pengakuan bersalah. The New York Times mengatakan Kohberger telah menyampaikan satu kenyataan kepada mereka melalui keluarganya. Kohberger menulis, Lebih setahun kemudian, adalah jelas bahawa dalam State versus Kohberger, keadilan tidak ditegakkan. Soalan-soalan yang tidak terjawab nampaknya semakin bertambah dengan setiap bukti yang didedahkan. dan orang ramai menuntut kebenaran. Melangnya, kebenaran tidak akan pernah diperoleh daripada naratif sempit pihak negeri. Sebuah karya fiksyen yang masih belum berubah sejak PCA dikeluarkan hampir 4 tahun lalu. Dan premis-premis yang salah itu tidak pernah dicabar di mahkamah. Dipintas oleh pengakuan bersalah yang cacat. Perbicaraan itu tidak pernah memberikan kejelasan kepada orang ramai yang boleh membawa kepada kelegaan. Dan keadilan akan terus gagal ditegakkan, melainkan pengakuan itu ditarik balik. Saya dengan ini mengisytiharkan niat saya untuk mengaku tidak bersalah dan mengalu-alukan peluang pihak negeri untuk membuktikan kes mereka di mahkamah, serta sekali lagi memohon hukuman mati. Hakikatnya, saya memang tidak bersalah dan pengakuan itu yang dibuat berdasarkan janji palsu dan maklumat salah yang jelas mesti ditarik balik. Terima kasih kepada semua yang percaya dengan ketidakbersalahan saya dan terus menganalisis kes ini secara kritikal. Saya kirimkan kasih sayang saya kepada keluarga saya yang tidak pernah goyah dalam keyakinan mereka tentang siapa saya sebenarnya, kepercayaan mereka terhadap ketidakbersalahan saya. Jadi, mari kita perincikan perkara ini. Saya ingin menjemput Mark Weaver. Beliau adalah pendakwa khas di negeri Ohio. Beliau pernah mendakwa kes hukuman mati dan telah berbincang tentang kes ini dengan saya berkali-kali. Mark, saya tak tahu macam mana dengan anda. Saya tak terkejut dengan perkara ini. Saya dah lama cakap. Saya tak fikir ini kali terakhir kita akan dengar tentang Bryan Kohberger. Dan sekarang kita ada petition yang difilkan ini. Ya, ingat. Setiap defendant dalam penjara ada 2 perkara. Banyak masa lapang dan akses ke perpustakaan undang-undang percuma dengan banyak borang yang mereka boleh isi untuk memfailkan sesuatu. Dan sebab itulah kita ada begitu banyak litigasi banduan. Saya tak rasa ini akan ke mana-mana, tapi kita pasti boleh menganalisisnya. Mari kita bincangkan kenapa anda rasa ia tak akan ke mana-mana. Jelas sekali, ini adalah petisyen tulisan tangan yang Bryan Kohberger telah failkan sendiri. Kita tahu memang ramai banduan yang tahu selok-belok undang-undang di luar sana. Peguam, penjara, dia ada di dalam sana. Dia sedang mengusahakan PhD dalam kriminologi. Saya pasti penjara bukanlah sesuatu yang menyeronokkan. Kita tahu bahawa dia langsung tidak menikmati kehidupan di penjara berdasarkan beberapa perkara yang kami laporkan dahulu tentang aduannya kepada kaki tangan penjara di sana. Jadi, apa analisis anda tentang petisyen ini? Dia pada dasarnya mengatakan dia telah mengadakan pertemuan dengan pasukan guamannya dan kebanyakan ahli keluarga terdekatnya, dan dia telah diyakinkan serta dipaksa untuk berbohong dan membuat pengakuan palsu. Dia diyakinkan bahawa ini akan menjadi kemenangan dari segi undang-undang. Ya, mari kita bincangkan. Pertama sekali, apabila Anda mengaku bersalah, Anda melepaskan kebanyakan hak rayuan Anda. Itu berbeza jika Anda pergi ke perbicaraan dan juri mensabitkan Anda. Terdapat pelbagai hak rayuan yang berbeza dalam kes itu. Jadi apabila Anda mengaku bersalah, Anda melepaskan banyak hak rayuan. Kedua, terdapat tempoh 42 hari di Idaho, di mana Anda perlu memfailkan permohonan untuk menarik balik pengakuan Anda. Tempo itu telah berlalu tahun lepas. Jadi dia tidak boleh memfailkan permohonan biasa untuk menarik balik pengakuan bersalah, walaupun permohonan seperti itu jarang berjaya. Dia hanya tinggal dengan apa yang kita panggil sebagai PCR, yaitu permohonan remedi selepas sabitan. Kebanyakan defendant memfailkan permohonan untuk bantuan selepas sabitan. Jarang sekali perkara-perkara ini diluluskan. Piawaian yang digunakan ialah, adakah khidmat guaman oleh peguam belanya begitu teruk? Begitu tidak berkesan. Sehingga ketika beliau menjawab soalan hakim, sehingga beliau sendiri tidak tahu apa yang sedang ditanya kepadanya. Permohonan itu mungkin tidak akan diluluskan atas beberapa sebab. Salah satunya ialah saya tidak begitu suka peguam beliau. Tetapi mereka sebenarnya agak berkesan. Mereka berjaya menyelamatkan beliau daripada hukuman mati. Dan yang kedua, jika ada sesiapa yang patut faham soalan hakim,
Dan saya kadang-kadang bertugas sebagai hakim, sementara apabila hakim mahkamah majlis tempatan keluar untuk latihan. Jadi saya telah lakukan ribuan perkara seperti ini. Hakim perlu menyoal tertuduh berulang kali. Adakah Anda faham ini? Adakah Anda faham itu? Anda tahu Anda sedang melepaskan hak ini. Anda tahu Anda sedang melepaskan hak itu. Jika ada sesiapa yang faham tentang itu, ialah seseorang yang mengikuti program PhD dalam keadilan jenayah. Jadi, anggapan bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan agak sukar untuk dipercayai. Dia seorang yang bijak, tapi saya kembali kepada peguamnya. Mereka sering mengatakan mereka mempersoalkan keupayaannya untuk dibicarakan dan mereka memantau keupayaannya itu. Mereka kata dia ada autisme tahap 1 yang dahulunya dipanggil sindrom Asperger, yaitu satu gangguan. Apakah kemungkinan peguamnya sedar bahawa dia akan melakukan perkara ini? Sebab dia, Anda tahu, peguamnya, mereka tak pernah berkata apa-apa tentang perkara ini. Saya rasa mereka hanya mengeluarkan satu kenyataan di mana mereka menegur salah seorang pakar pembelaan mereka kerana tampil dan secara asasnya mengatakan bahawa dia percaya Bryan Kohberger tidak bersalah. Ya, secara ironinya, apabila Anda mendakwa bantuan peguam yang tidak berkesan, Anda perlu mendapatkan pasukan peguam baharu untuk melakukannya, atau Anda tidak boleh mempunyai peguam yang sama yang didakwa tidak berkesan mewakili Anda dalam rayuan. Dia sedang memfailkan ini sendiri sekarang, tapi saya tidak akan terkejut jika dia, keluarganya, atau kakaknya, atau seseorang menemui seorang peguam untuk benar-benar mewakilinya selepas dia memfailkan perkara ini. Isu keupayaan untuk dibicarakan biasanya didengar sebelum perbicaraan, pasti sebelum sebarang pengakuan dibuat. Dan peguam-peguam telah mencuba perkara itu. Mereka cuba membangkitkannya. Hakim tidak mendapati sebarang merit terhadap perkara itu. Jadi kita tiada sebab untuk berfikir bahawa dia tidak layak untuk dibicarakan. Hampir semua orang yang membunuh orang lain ada sesuatu yang tidak kena dalam fikiran mereka. Bukan semua, ada juga orang yang benar-benar sihat yang melakukannya. Kerana cinta, atau wang, atau kuasa, atau apa sahaja. Tetapi kebanyakan orang yang membunuh orang lain dengan pisau, terutamanya 4 orang pada waktu malam, dan melakukan semua perkara menyeramkan yang dia lakukan, memang ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi itu tidak cukup untuk membatalkan pengakuan bersalah Anda. Dia pada dasarnya mengatakan bahawa dia telah dipaksa untuk melakukan ini, bahawa terdapat salah nyata. Anda tahu, dia kata ada kisah pengalaman yang mengerikan dan semua perkara ini. Anda tahu, dia kata ada lebih banyak maklumat yang telah didedahkan sekarang oleh mahkamah dan kita kini dapat melihat bahawa ia menunjukkan dia tidak bersalah. Dari mana? Dari mana anda rasa dia mendapat semua ini? Baiklah, sekali lagi, banyak masa lapang, fikiran yang kreatif, dan akses penuh ke perpustakaan undang-undang dengan semua kes. Dan Anda boleh gabungkan pelbagai teori. Apa sahaja yang dia katakan, yang kini didedahkan kepada umum, sebenarnya sudah diketahui olehnya dan peguam-peguamnya. Kerana mereka akan menerimanya melalui proses pendedahan bukti dalam kes jenayah. Jadi, tidak ada maklumat baru yang dia tidak tahu. Ia mungkin baru bagi kita, tetapi ia bukanlah sesuatu yang baru bagi dia dan peguam-peguamnya. Dan saya rasa Anda tahu, jika Anda, saya masuk ke penjara dan bercakap dengan orang-orang di penjara yang saya pernah lawati dan sebagainya. Dan bila Anda bercakap dengan mereka, hampir semua orang di sana akan memberitahu Anda bahwa mereka tidak mendapat perbicaraan yang adil. Dan mereka ada teori yang panjang lebar tentang kenapa ia tidak adil, kerana mereka hanya ada masa untuk memikirkannya. Tetapi itu bukan piawaian. Piawaian untuk relief selepas sabitan ialah, bolehkah dia membuktikan bahawa terdapat bantuan guaman yang begitu tidak berkesan sehingga dia tidak tahu apa maksud mengaku bersalah. Dan dia tidak tahu pertuduhan apa yang diakuinya. Dan ada kes di luar sana melibatkan orang yang hanya berpendidikan darjah 5 tetapi didapati memahami soalan-soalan itu. Sudah tentu seseorang yang sedang mengikuti program PhD dalam keadilan jenayah memahami soalan-soalan itu. Menarik. Awak tahu, satu perkara yang kita berdua telah bincangkan banyak kali ialah hakikat bahawa Bryan Kohberger sebagai syarat pengakuan ini tidak pernah diberitahu. Baik, kami perlukan awak duduk dan beri keterangan awal serta jawab beberapa soalan untuk kami dan berikan maklumat. Di mana pisau K-bar itu? Di mana senjata pembunuhan? Di mana pakaian-pakaian itu? Dia tidak pernah diminta untuk melakukan itu. Itu boleh menjadi syarat dalam satu pengakuan bersalah. Dan saya telah memainkan klip daripada Bill Thompson sebelum ini di dalam podcast ini yang menunjukkan jawapannya kepada saya tentang perkara itu. Apa pendapat anda sekarang? Sekarang, lebih setahun selepas pengakuan bersalah dan hukuman dijatuhkan, kita ada perkara ini. Apa pendapat anda tentang perkara ini? Maksud saya, adakah ini menunjukkan bahawa satu kesilapan telah berlaku? Ya, pertama sekali, penonton Anda harus tahu tiada siapa yang melaporkan kes ini seperti Anda. Anda telah membangkitkan perkara ini tahun lepas. Kita telah bercakap mengenainya sekurang-kurangnya 2 kali, mungkin 3 kali. Dan saya tidak suka mengkritik rakan-rakan pendakwa kerana kebanyakan kerja undang-undang saya melibatkan pendakwaan. Dan mungkin ada perkara yang kita tidak tahu tentang apa yang pendakwa tahu.
Tetapi pendakwa boleh sahaja berkata kepada peguam bela, kami tidak akan menggugurkan hukuman mati sebagai pilihan. Sehingga, pertama, dia mengaku bersalah. Jelas sekali. Dan yang kedua, dia memberikan penjelasan terperinci di mahkamah terbuka di hadapan semua orang tentang apa yang telah dia lakukan. Bagaimana dia melakukannya. Dan sejauh mana yang boleh mengapa dia melakukannya. Itu akan memberikan kelegaan yang besar. Mungkin bukan kelegaan sepenuhnya kepada keluarga, tetapi sekurang-kurangnya sedikit kelegaan. Dan ia akan menghalang notis permohonan pelepasan selepas sabitan yang tidak masuk akal ini, bahwa sesetengah ini, pemfailan permohonan pelepasan selepas sabitan yang entah bagaimana dia tidak tahu apa yang dia lakukan ketika dia mengaku bersalah. Kita patut lihat sekarang kenyataan yang dikeluarkan oleh keluarga mangsa Kelly Gonzalez. Mereka memuat naik kenyataan ini di Facebook dan mereka sangat marah. Mari kita baca ini. Pertama sekali, kami tidak terkejut. Walaupun Bill Thompson berkata dengan perjanjian pengakuan itu, semua rayuan akan diketepikan. Kami tahu itu tidak benar. Apapun, masa dia untuk membuat pengakuan hampir tamat, tepatnya pada bulan September. Mereka kata ada tarikh akhir pada bulan September. Kenyataan keluarga Gonzalez menyatakan nyamuk yang tak dapat dihapuskan. Itulah yang Kohberger dan pengikutnya telah jadi kepada keluarga ini. Kami baca cerita Encik Baker dan dia pasti sangat bangga dengan dirinya kerana bercakap dengan Encik Kohberger kerana cerita itu tidak ada banyak perkara lain selain seorang lelaki bersalah yang sekali lagi mendakwa dirinya tidak bersalah. Tiada apa-apa dalam cerita itu atau dalam kenyataan Kohberger yang merujuk kepada fakta bahawa dia tidak dengan sengaja, rela hati dan dengan penuh kefahaman mengaku membunuh keempat-empat mangsa tragedi ini, Kaylee, Maddie, Zana dan Ethan. Sebaliknya, dia hadir di mahkamah dalam satu perbicaraan di hadapan seorang hakim bersama 4 peguamnya. Dia melakukan ini selepas memutuskan untuk tidak menyerahkan nasib dan fakta kes kepada juri untuk menentukan kesalahannya. Dia tidak pernah membuat dakwaan palsu atau mendakwa dirinya tidak dimaklumkan, ditekan, atau bahawa terdapat isu dengan bahan bukti yang telah didedahkan kepada dia dan peguamnya selama 2 tahun yang dirasakannya patut dicabar. Dia mengaku bersalah dan ditanya sama ada dia benar-benar bersalah. Dia menjawab, ya. Saya pasti akan ada satu perbicaraan kerana begitulah proses undang-undang berjalan dan defendant akan mendapat satu lagi hari di mahkamah. Apa pendapat anda tentang kenyataan daripada keluarga Gonzalez? Itu kali pertama saya dengar perkara itu. Pertama sekali, itu satu metafora yang kuat tentang nyamuk. Kerana nyamuk boleh menghisap darah dan nyamuk sebenarnya tiada tujuan baik selain untuk mengganggu dan menyusahkan. Dan ini terasa seperti menjadi mangsa semula, bukan? Dan sudah tentu tiada siapa antara kita yang benar-benar faham bagaimana perasaan keluarga itu apabila perkara ini terpaksa dibangkitkan semula. Ketika mereka baru sahaja cuba melupakan sedikit demi sedikit perkara ini. Kenyataan mereka juga menyatakan bahawa masa yang sesuai untuk memfailkan permohonan menarik balik pengakuan bersalah sepatutnya adalah pada September lepas. Dan piawaian yang digunakan untuk menilai permohonan itu ialah sama ada tertuduh membuat penepian haknya secara sedar, sukarela dan dengan memahami sepenuhnya ketika dia mengaku bersalah. Semasa perbicaraan pertukaran pengakuan ini, dan saya sendiri telah menghadiri begitu banyak perbicaraan seperti ini selama bertahun-tahun. Hakim mengambil masa yang lama untuk memastikan setiap soalan yang ditanya benar-benar difahami oleh tertuduh dan jawapannya diberikan secara sukarela, dengan sedar dan dengan memahami sepenuhnya. Saya rasa tidak ada sebarang keraguan bahawa perkara itu berlaku dalam kes ini. Tetapi sekali lagi, Brian Kohberger tidak mahu berada di penjara. Sekarang dia sedar hidupnya akan menjadi neraka untuk masa yang lama kerana rakan-rakan banduannya tahu apa yang telah dia lakukan. Dan akibatnya, dia gelisah dan cuba mencari jalan keluar dari masalah ini. Saya tidak fikir dia akan berjaya. Adakah dia akan mendapat pendengaran di mahkamah? Itu menarik. Dalam permohonan semakan selepas sabitan, tidak ada keperluan untuk mengadakan pendengaran. Seorang hakim boleh melakukan apa yang dipanggil penolakan ringkas. Itu bermaksud melihat dokumen dan memutuskan bahawa pihak pendakwaan tidak perlu pun memberi maklum balas. Saya pernah mengendalikan satu kes tahun lepas, satu pendakwaan jenayah berat. Baru-baru ini saya menerima notis bahawa defendant telah memfailkan permohonan semakan selepas sabitan. Hakim tidak perlu membenarkan pendengaran itu jika berdasarkan dokumen. Hakim tidak nampak apa-apa isu yang memerlukan pendengaran. Saya tidak beramal guaman di Idaho, tetapi saya bayangkan keadaannya sama di sana. Jadi proses semakan selepas sabitan tidak memerlukan pendengaran, tetapi selalunya ia ada. Jika tiada sebab lain, ia menunjukkan kepada mahkamah rayuan lain bahawa setiap hakim telah meluangkan masa untuk meneliti setiap dokumen yang difailkan dengan teliti. Ia memang sangat menakjubkan. Kita akan tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Saya sekali lagi langsung tidak terkejut dengannya. Saya sentiasa fikir, tanpa sebarang pernyataan fakta, kita mungkin akan berada di situasi ini. Mark Weaver, terima kasih banyak kerana sudi hadir dan berkongsi kepakaran anda, seperti biasa. Ya, terima kasih, Anjanette. Jadi mari kita lihat baki kenyataan daripada keluarga Kelly Gonzalez.
Ia berbunyi, Saya pasti akan ada perbicaraan kerana begitulah proses undang-undang berjalan dan defendant akan mendapat satu lagi hari di mahkamah. Satu rehat yang baik dari kurungan bersendirinya, dapat keluar naik kereta, mungkin dapat makan makanan yang berbeza, gambar diambil dan semua perhatian kembali tertumpu kepadanya dan kononnya tidak bersalah. Isu sebenar ialah jika sebanyak tenaga yang digunakan untuk menghormati mangsa dalam kes ini, seperti mana usaha untuk membebaskan seorang lelaki yang bersalah, akan ada patung-patung mangsa di setiap sudut dengan taman-taman dan hari-hari khas untuk menghormati pengorbanan tertinggi mereka, iaitu nyawa mereka, di tangan seorang narsis. Tidak kira bagaimana kesudahannya, keluarga kami 100% bersedia. Perbicaraan sebenar kali ini, ayah. Kami yakin dia akan menerima hukuman mati yang dia terlepas sebelum ini dengan mengaku bersalah pada kali pertama. Baiklah, LOL memang benar-benar membazir masa dan wang pembayar cukai. Ia memalukan. Saya rasa saya patut dapatkan baju rekod death row untuk setiap hari dalam seminggu sekarang. Pada masa rakaman ini, pihak pendakwa belum memberi maklum balas terhadap petisyen tersebut. Brian Koberger masih berada di Institusi Keselamatan Maksimum Idaho di Kuna dalam tahanan bersendirian dan kami akan terus mengikuti perkembangan ini dan memberitahu anda apa yang berlaku. Itu saja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi di sini pada episod akan datang.